بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما jahilna wa dzakirna ma nasina. Wahai Tuhan, ajarlah kami Kau yang kami masih jahil, dan berilah kami ingat semula Kau yang telah kami lupa. Rabbi shrah li sadri, wahai Tuhan, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan tolong mudahkan semua kerjaku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan tolong wambaklah mana-mana simpul di lidahku. Yafqahu qawli, supaya orang ramai dapat memahami kata-kataku. Rabbi yassir wa la tu'assir, wa tammin bil khair. Para hadirin sekalian, kita berjanji dulu bahawa dalam Ramadan ini kita baca surah sikit perkara yang bersangkut paut dengan agama, khasnya perkara yang bersangkut dengan Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin makna Tuhan yang berkuasa penuh hari pembalasan. Minggu lepas kita baca cara Babul Hashri. Kita panggil hasyar. Hasyar maknanya impun, dan dalam bahasa kita Melayu kita panggil padang mahsyar. Makna akhirat kelak, bila manusia mati semua melalui tiupan sangkala yang pertama, kemudian hidup balik semua melalui tiupan sangkala yang kedua. Semua yang hidup sejak daripada zaman Adam AS sampai kiamat akan dilambok jadi barang lambok di padang mahsyar. Padang mahsyar, padang tempat Allah Ta'ala lambok manusia dan lambok segala aktiviti manusia di muka dunia, baik aktiviti ini selaras dengan Islam ataupun aktiviti yang tak selaras dengan Islam. Kalau selaras dengan Islam inilah jadi aset kita di akhirat kelak. Berah bekal, makan minum kita, pitih mah kita daripada mahsyar dalam syurga. Lambok ni hak baik ni. Manakala kerja-kerja kita di muka dunia, baik meniaga, baik semayang, baik berpolitik, baik apa ni, nikah, kahwin, berumah tangga yang tak selaras dengan Islam, ia lambok juga untuk menjadi bahan bakar kita di akhirat kelak. Dan lebih kurang minggu lepas kita baca secara mulia hasyar. Hari ini kita sambung lagi sikit lagi. Wa Ibn Abbas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurlan. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. وإن ناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصيحابي ويقول إنهم لن يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم. Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa kamu semua wahai manusia akan diimpun balik di padang mahsyar hufatan, dengan keadaan berkaki ayam, tak berkasut, tak berselipar, muratan, dengan keadaan bertelanjang, tidak berkain, tidak apa pun, ghurlan, dengan keadaan belum sunat. Mana bang daripada kubur tu betul-betul budak, betul-betul keadaan seperti budak. Walaupun kita orang tua, kain pun tak ada tubuh, selipar atau kasut pun tak ada di kaki. Dan kalau laki-laki belum bersunat belaka, bulan polis seperti sedia kala. Dan waktu Nabi sebut macam ni tu, Nabi gunakan sepatah ayat, kama bada'na awwal khalqin nu'iduh wa'adan alaina inna kunna fa'ilin. Tuhan kata, sebagaimana aku buatmu hari tu boleh, aku buatmu itu daripada tak ada kepada ada. Aku buatmu dulu bukan daripada bahan metoh itu dan ini. Begitu jugalah aku berjanji aku akan hidup balikmu sebagaimana aku buatmu dulu. Tak ada sebagai masalah, tak ada sebagai susah. Wa'adan alaina, itu janji aku padamu. Ini janji aku berjanji padamu. Inna kunna fa'ilin, kami tetap berbuat. Maknanya aku janji denganmu nak hidup balik, aku akan buat sungguh. Tak ada kuasa yang boleh halang aku daripada berbuat apa yang aku janji. Wa awwalu man yusa yaumul Ibrahim, orang yang pertama akan diberi pakaian di akhirat kelak ialah Nabi Allah Ibrahim AS.
Orang yang pertama, ia bangun semua bertelanya bogai, semua tak ada kain apa ni. Orang yang pertama diberi pakaian ialah Nabi Ibrahim AS. Alim ulama kita buat bermacam-macam pendapat. Kenapa orang yang pertama mendapat kain ialah Nabi Ibrahim? Setengah ulama kata ini kerana mengenal jasa Ibrahim. Jasa Ibrahim ialah dia tegakkan tauhid Allah Ta'ala. Hingga sampai dia rela masuk dalam api. Raja zaman dia, kita panggil kerajaan lah. Kerajaan zaman dia tu dipimpin oleh Namrud. Namrud nama raja zaman dia. Dia nak marah sangat raja ni kerana Ibrahim ni sebut Tuhan ni, Allah Ta'ala ni ialah Tuhan, bukan dia. Kerana dia sebut dia berkuasa, aku berkuasa, aku merintah negeri, maka akulah Tuhan ya. Ibrahim kata tidak, tu aku. Yang menjadi Tuhan bagi dunia ni ialah yang membuat langit, Rabbus samawati wal ardh, Tuhan yang buat langit, Tuhan yang buat bumi, Tuhan yang buat makhluk semua termasuk patik dan tuaku. Maka apa nama ni, raja ni tak setuju. Lalu dia kata gini, tuaku, kalau tuaku berkuasa sungguh, cuba tuaku buat naik tari ikut balik jatuh, ikut balik barat ni, buat naik tari pusingnya dah timur ni, dah nelan sangat. Bila raja tak nak buat apa, fabuhital ladzi kafar, maka tengangong-ngangong apa ni kafir ni. Sebab tak ada jawab, sepatutnya dia terima, tapi dia berdegi juga. Akhirnya dia tangkap apa nama Ibrahim ni buang dalam api. Dia nak pacung kerak tekak, berasa tak puas hati balik dia. Dia nak tengok Ibrahim ni gelepar, dia nak tengok Ibrahim ni meraung, dia nak tengok Ibrahim minta maaf, sujud apa semua sekali. Kalau boleh begitu. Jadi kalau pacung cah juga, sama 1 second habis mati lalu. Tak boleh tengok gelepar, tak boleh tengok beraung. Maka dia keruh orang dia, kayu api banyak-banyak, kemudian dibubuh dalam lastik, dalam bidah besar, bidah ni. Jadi bila masuk dalam api, tentulah kain Ibrahim ni terbakar. Bukan senang para hadirin semua nak orang nak kurbankan Allah Ta'ala, siapa kopi kain tubuh kena buat tak apa, tak peduli dia lah. Bukan senang benda. Sebab itulah mari ke zaman Nabi Muhammad SAW, sebanyak mana orang Mekah ia turut bersama dengan Nabi, orang tak panggil Al-Makki. Sebanyak mana penduduk Mekah yang turut Nabi pergi ke Madinah, ia terpaksa tinggal rumah, tinggal kampung lama, tinggal perusahaan. Orang koprak tinggal menego dia, orang pak tani tinggal, orang tinggal habis, hatta anak bini pun tinggal. Maka untuk nak mengenal jasa orang ni, dalam secara Islam, dalam Quran sendiri pun disebut Al-Muhajirin. Dia tidak sebut Al-Makkiyin, orang-orang Mekah, tak. Dia sebut Al-Muhajirin. Kan orang Muhajirin mana orang berpindah. Kita panggil lah ni refugee lah agaknya, berpindah. Kerana perpindahan ni bukan benda kecil. Betul terlalu amat sukar. Orang menunggu panjang, nak tinggal kampung, tinggal bini, tinggal anak, tinggal rumah, nak duduk duana. Banyak orang mikir lagu tu menyebabkan tak jadi turut Nabi. Bila tak turut Nabi, artinya duduk turut Abu Jahal, duduk turut jahiliah, duduk turut segala dosa gapun. Tapi pada orang yang boleh tinggal segala-gala, pejam mata rapat, bismillahirrahmanirrahim, tunggu rumah pergi, walaupun kena sama jalan pergi juga, maka orang inilah orang yang benar-benar berjasa pada Islam dan diberi bintang ke dia, bintang Al-Muhajirin, golongan yang berpindah. Begitu juga penduduk di Madinah. Penduduk di Madinah, yang sanggup terima orang ni, walaupun tak kenal mata hidung, walaupun mari selas punggung, walaupun menyusahkan dia dari segi makan minum, jasa dia ialah ambil orang ni. Orang yang tak kenal mata hidung, tidak waris, tidak bau cukup jeringan ni, ambil perah. Maka disebut Al-Ansar. Dia tidak sebut Al-Madaniyin. Sedangkan orang Arab, buat kita Melayu lah, orang Arab memang orang yang bermegah-megah dengan keturunan Mekah, keturunan Madinah, keturunan tak hilang semua segala keturunan, hilang semua segala gelaran-gelaran buat-buatan ni, maka ditukar kepada Al-Ansar, golongan Madinah. Ini disebut dalam hadis, disebut dalam Quran juga. Begitu jugalah oleh khabar mengikut ulamanya, kenapa, apa hikmah Allah Ta'ala beri orang yang pertama pakai kain Nabi Ibrahim, ialah kerana mengenang jasa Ibrahim, kurbankan segala-gala apa yang ada, hatta kain sebakat gila keluar tanya bagai pun telanjang gila. Sebab tu di akhirat pula diberi persalinan, satu persalinan yang begitu sekali hebat. Ia orang pertama diberi pakai kain. Banyak lagi lah tafsir-tafsir lain, tapi kita ambil sudahlah sebagai kita berkuliah senapah ni kita panggil ni. Baik. Wa inna nasa min ashabi yu'khadhu bihim zat ashimal.
Nabi kata ramai daripada sahabat-sahabat aku. Sahabat-sahabat aku pun ramai di antara mereka yang diambil, yang dipegang oleh malaikat, dibawa ke sebelah kiri. Sahabat aku sendiri ramai di antara mereka yang dicekor, atau Kelantan panggil cekor ambil depan ke sebelah kiri. Sebelah kiri maksudnya neraka dah. Fa aqulu usayhabi. Maka aku pun meraung depan Allah, ya Allah Tuhan aku tu, orang aku tu ashabi, makna ashabi orang aku, usayhabi makna orang aku, walaupun belah mana kecil, belah mana apa pun aku cari dia ni kawan aku, teman aku. Wa yaqulu innahum la yazalu murtaddin ala aqabihim mundu farqtahum. Maka diberi jawab balas ke Nabi, betul Muhammad ini orangmu, tapi lepas pada mu mati, mu tahu ke orang ni buat apa dia. Ketika mu hidup, mu boleh tegur, mu boleh nasihat. Bila mu mati, mu nak buat lagu mana? Akunya tak mati, malaikat aku tak mati. Malaikat aku tahu belakang seorang-seorang orang ni buat apa dia buat. Orang ni murtad, kata dia. Murtad ni maknanya orang Islam dah, lepas tu balik semula ke tidak Islam. Sejak dulu sampai sekarang pun benda ni berlaku. Ya, kita duk sebut semua, kita orang Melayu ni masyhurlah beragama Islam. Tapi tak ada seorang abuk kau murtad. Kena perhati molek, jangan duk sedap batangnya Cina kafir, aku orang Melayu orang Islam. Sedap batang. Ni angan-angan mak jenang kita. Walaupun kita orang Melayu beragama Islam sejak daripada 500 tahun kabarnya, tapi asas Islam kita sejak mula hari tu lagi pun asas turut raja para maswara. Masuk Islam orang Melayu turut belaka. Turut kerana Islam kerana turut raja. Bukan Islam kerana akidah, kerana mengaji, kerana buat tesis, kerana berbincang, kerana muzakarah, kerana debat. Tak. Kerana turut. Tak turut lah kembang. Tika dia turut air naik lah kata naik. Tika air surut dia turun kembang. Jadi kembang. Jadi hak mana nampak duit banyak turut. Hak mana nampak pengaruh banyak turut. Bukan kerana masalah duit, bukan masalah pengaruh, bukan masalah harta, masalahnya akidah. Mung dalam Allah namu yakin kau tidak? Bukan Allah yakin sekadar Allah Ta'ala ni ada. Tak, Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat dia. Sifat kamalat kita panggil, sifat jalal, sifat kamal. Banyak tu benda yang kita boleh bahas. Tapi ada di antara mereka sekadar tahu, tapi tidak sampai beriman. Sebab tu kata Tuhan, kata Allah Ta'ala, Muhammad, betul lah sahabatmu, tapi lepas pada memati orang ni murtad, dan kami tahu sepenuhnya. Itu dia dulu. Satu, yang keduanya, Aisyah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yahsyarun nasu hufatan uratan ghurlan. Qultu ya Rasulullah ar-rijal wan nisa' jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Faqala ya Aisyah al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd, muttafaqun alaih. Siti Aisyah bersemu, dia kata aku dengar satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar ataupun kita panggil buat ceramah. Dalam ceramah Nabi kata akhirat kelak akan dikumpul manusia semula dengan keadaan telanjang, dengan keadaan tak berkasut, dengan keadaan urlan, dengan keadaan tak jawi, tak masuk jawi, tak sunat. Bila nak Aisyah dengar gitu, Aisyah tanya balik, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa, laki-laki pun yang bercampur gaul telanjang bagai belaka kau. Yang suruh ba'dhum ila ba'd, mu tengok aku tengok mu. Orang telanjang kat mu nak tengok, aku nak tengok. Ada ke akhirat kelak orang lelaki tengok orang puan telanjang, orang puan tengok orang lelaki telanjang? Nabi kata al-amru ashaddu min an yurwa ila ba'd. Kata dia, suasana yang berlaku hari itu tak sempat orang nak tengok mu aku. Banyak lagi benda lain yang lebih mustahak lagi yang menyebabkan orang terlupa nak tengok kat orang tu, tengok kat orang ni. Orang tak fikir dah masalah telanjang kau tak telanjang, orang fikir benda lain. Fikir boleh jadi masalah makan minum, tak tahu tuan, perut lapar, tekok dahaga. Orang tak cara dah ketika tu siapa telanjang, siapa makan, orang tak cara. Orang bercarakan masalahnya pertama masalah makan minum, pada masyarakat tak tahu biruan, tak tahan ambil ruan. Yang keduanya dia tengok dulu depan neraka, syurga, neraka. Tak ada dah semua orang bergerak menuju ke situ. Aku lagu mana, syurga ke neraka. Jadi orang semua kata Nabi Aisyah, orang dia fikir depan, nampak kalau neraka ke asak lu nampak nanti nak mamah orang, nanti nak kekeh orang, nanti nak jilat orang. Bukan senang. Orang tak syurga pula, syurga pun tengok orang duk suka indah, budak-budak duk buang ramai, suka ria berapa. Jadi tak ada masa dah orang nak tengok kanan kiri, tengok depan. Ini Nabi beri gambaran bagaimana suasana yang akan berlaku
Dan coba-cobalah kita fikir seorang duduk, seorang ketika semayang ke rumah tengah malam tengah hari ke, aku lagu mana Tuhan, rumah ni besar dah. Akhirat kalau besar juga kau rumah aku, kau duduk neraka aku. Belah mana? Ini benda-benda begini perlu ada dalam kepala kita sebagai orang Islam. Tak kira kita Melayu ke Cina ke putih kasar dan orang Islam, kena fikir benda begini. Benda yang akan datang, yang lebih pada wawasan lagi mana. Ada di sana lagi daripada masyarakat. Ini sengaja membaca hadis-hadis begini supaya fikiran kita boleh berubah sikit, boleh beranjak, paradigma kita boleh beranjak sikit. Jangan fikir celah kaki ada benda lain, banyak lagi benda kita fikir. Yang keduanya, an Anas anna rajulan qala ya nabi Allah kaifa yuhsharu al-kafiru ala wajhi yawm al-qiyamah qala alaysa alladhi amshahu ala ar-rijlayn fi ad-dunya qadir ala an yumshiyahu yawm al-qiyamah, muttafaqun alayh. Hadis daripada Anas, sahabat Nabi nama Anas radhiyallahu anhu, kata dia ada satu orang ditanya Nabi, orang ni orang sungguh ko melekat ko. Kadang-kadang melekat berupa orang. Dia tanya benda walaupun melekat sendiri dah tahu dah, tapi sengaja dia tanya Nabi, nak suruh Nabi jawab dan orang lain boleh faham jawapan walaupun dia tahu dah. Kita kadang-kadang ambolah ceramah di Kelantan baik, di luar negeri baik, kadang-kadang di Kuala Lumpur tempat orang cerdik belaka. Bila suruh kita tanya, tuan-tuan semua saya nak berhenti sekarang ni ya. Tanyalah apa senyap pakat semua. Padahalnya dia kalau dia tahu dah pun dia boleh tanya. Tujuannya nak suruh jawapan yang diberi ni dapat dimanfaat, dapat dimengerti oleh orang lain sama. Ni polisi tu kita tidak pergunakan. Baik, gitu juga satu orang bangun tanya, ya Rasulullah, bagaimanakah orang kafir akan diperjalankan atas muka? Mana bangun daripada kubur semua orang bergerak berlaku pergi menghadap Allah Ta'ala. Biasanya berjalan dengan kaki, tapi orang kafir Allah Ta'ala paksa dia berjalan ikut muka, nungging kaki yang ke atas, kepala yang ke bawah, jalan ikut muka anggota yang kita duk sayang sangat lah ni. Bangun pagi basuh muka dulu, sabun lah, beruh lah, pakai makeup lah, pakai lotion, macam-macam benda kita guna, kita basuh muka. Kaki lebih kurang, tapi muka ni hak kita sayang ni akhirat kelak kena sunggung, kena berjalan atas, jalan dengan muka, bukan berjalan kaki. Bagaimana orang kafir akan dipaksa berjalan ikut muka? Tanya orang kepada Nabi kata, Tuhan yang boleh membuat manusia berjalan ikut kaki, Tuhan tu jugalah membuat manusia berjalan ikut muka. Lah ni kita berjalan kaki, siapa dia suruh? Allah Ta'ala buat begitu. Allah Ta'ala buat kaki ni untuk berjalan. Akhirat kalau Allah Ta'ala tu juga mempergunakan muka untuk menjadi kaki berjalan. Pelik apa? Muka barang ni semua bergerak ni kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yalqa Ibrahim abahu azar yawm al-qiyamati wa ala wajhi azar qataratun wa ghabar. Akhirat kalau Nabi kata Nabi Ibrahim jumpa balik dengan ayah dia Azar ni ayah dia, dan ayah dia ni tukang buat berhala. Pagi-pagi dia suruh Nabi Ibrahim anak dia ni pergi jual. Nabi ni kempen orang supaya orang jangan sebuah berhala. Ayah dia tukang berhala, dia suruh anak dia pergi jual berhala. Cara Allah Ta'ala kendali dunia ni begitu. Kadang-kadang Nabi kena jual berhala, tak jual marah daya, nak jual marah Tuhan. Anda buat lagu mana? Sini tempat tubiknya cerdik bodoh. Cerdik ni bukan kerana mengaji saja. Cerdik ni selain pada mengaji dan bila berdepan dengan suasana. Masa kita berdepan dengan suasana lah kita pergunakan ilmu kita, barulah kita ni cerdik. Kalau kita mengaji pada duduk rumah makan mok bui ayah kain kereta mok bui berapa orang ni bodoh. Dia tak erti nak besar masalah. Sebab tu di antara benda cara Allah Ta'ala nak suruh Nabi dia ni cerdik, termasuk Nabi Ibrahim, dia besarkan Nabi Ibrahim dalam keluarga yang buat berhala. Pagi-pagi Ibrahim dia jual berhala. Nak jual Tuhan marah, tidak nak jual ayah marah. Buat lagu mana? Nabi Ibrahim ambil caranya begini, ambil berhala pergi jual.
Lepas tu dia kata, tuan-tuan semua nak beli Tuhan bodoh, nak beli Tuhan buta, nak beli Tuhan tepok, beli. Mana ada orang nak beli? Kempen sebalik gitu. Kempen susah kata orang lain. Kempen susah. Tuhan tak ada ketika manusia yang tidak bertuhan. Zaman bila pun manusia mengaku Tuhan yang ada. Bakal lagi zaman hari itu, orang buat Tuhan ke berhala, orang buat Tuhan ke pusuh jatan, orang buat Tuhan ke kubur keramat, orang buat Tuhan ke patah, orang buat Tuhan ke api. Agak-agak manusia ni lah kuasa yang menali dunia. Mari Islam rakyat dah. Tuhan tidak api, tidak berhala, tidak berapa. Tuhan ni Allah yang membuat langit, yang membuat bumi, yang membuat segala-galanya. Itulah Tuhan. Baiklah. Akhir sekali Azar, pok Nabi Ibrahim marah, hambak turun. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Hey Ibrahim, kalau mu tak berhenti lagi kempen susah ni, la arjumannak, aku nak baling tadu dengan batu. Wahjurni maliya, berambuh, jangan duduk rumah tangga aku. Ni cara orang degil sejak zaman dulu sampai lah ni pun sampai kiamat pun orang degil ni ada. Ini dia bila tak boleh jawab, bila dia mahu kat orang. Dia nya bodoh nak jawab tak boleh. Jadi nak tunjuk dia ni nelan juga, dia guna kuasa. Baik orang seorang, baik kajian, baik mana pun hak bahasa jenis kajian bodoh ni, bila depan dengan hujah orang mah molek, dia lawan orang. Padahal sepatut kata orang betul balik mutu ni, aku dah turutmu. Tak. Bila-bila pujuk jam hari tu, waktu Quran jawab bahawa Nabi Ibrahim, raja Nabi Ibrahim tak boleh jawab soalan Nabi Ibrahim tadi. Soalan suruh, kalau betul tuanku ni apa ni Tuhan sungguh, cuba buat naik tari. Inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhan cuba buat naik tari, ikut balik jatuh, dia turun kuat balik naik. Tuhan jawab, Tuhan sebut fabuhital ladzi kafar. Dia tidak sebut fabuhita azab, fabuhita namrud. Tak. Maka tengangolah hak kafir. Sepatutnya kalau Quran ni kita buat fabuhita namrud, maka tengango-ngango namrud tak boleh jawab. Tapi masalah bukan namrud seorang. Siapa saja yang kufur, tengango semua, tak boleh jawab bila berdepannya hujah-hujah nabi-nabi dan apa ni orang-orang nabi. Akhirat kelak Nabi kata Ibrahim jumpa dengan ayah dia. Wa ala wajhi hadha qatatun wa barah. Sedangkan atas muka ayah dia ni qataratun wa barah. Muka uduh lah. Akhirat kelak berjumpa dengan ayah dia keadaan muka uduh, cemar polong, berai mulut, berai mata, berapa, habis-habis uduh lah muka orang diraka ke Nabi, tak kena Tuhan buat molek. Lalu Ibrahim kata Ibrahim kata ke ayah dia, alam aqul laka la ta'sini. Ayah, kamu yang ada hari tu jangan diraka kamu. Hamba ni Nabi ke, apa duduk diraka kamu? Hamba kata benar, hamba kata ni hak Tuhan kata. Apa duduk marah kamu ni? Katanya anak kepada ayah. Falyawma la ya'as fayaqul abu falyawma la ya'asi. Ayah dia kata gini, hari ni tak sedar aku tak sedar aku dah, aku nak turutmu dah hari kiamat. Hari ni hari kiamat ni aku tak sedar aku nak turutmu dah. Fayaqul Ibrahim ya rabbi innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'atsun fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Lalu Ibrahim kata, ya Tuhan, ya Allah Tuhanku, mu janji dengan aku bahawa mu tidak menghinakan daku hari kiamat. Mu janji dah hari kiamat, walaupun atas dunia ni aku dipandang hina, aku dipijak, dihalau, ditindas macam-macam, tapi berjanji dengan aku akhirat kelak tak ada lah, mu tak hina dah akhirat kelak. Maka mana lagi lebih hina itu lebih daripada ayah aku yang begitu yang binasa ni. Ayah aku hari ni tentu dah masuk neraka dah. Hina lah aku sebagai anak tengok ayah masuk neraka. Fa yaqulullah inni haramtul jannata 'alal kafirin. Tuhan kata gini, baik saya kecek banyak lah. Aku dah haram ke orang kafir tak boleh masuk syurga. Kafir Arab, kafir Tukmu, kafir Melayu, kafir Tuk Said, kafir apa asal kafir, aku haram, tak benar. Apa nama ni, pintu syurga ni terbuka untuk orang kafir. Tu kaedah aku, tak sampai kecek banyak lah. Summa yaqul Ibrahim mata. Panjang lagi cerita. Walau bagaimana para hadirin semua inilah perkara yang mesti kita beringat supaya kita ni tidak terlibat dengan syirik dan kufur. Perkara-perkara syirik ni sama ada syirik akidah, sama ada syirik dengan perkataan, sama ada syirik dengan perbuatan, boleh selalu yang berlaku. Dan kitab yang ditinggal oleh Allahyarham Datuk Haji Maknan Ibrahim Mufti Kelantan mesti ke hadis ni, kita boleh tengok secara jelas mengenai dengan saluran kafir ni. Kita terima, tak terima sudah nanti akhirat lah. Wa an Ibn Hatim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nas yaumal qiyamati thalathata asnafin صنفا مشاة وصنفا ركبانا
wa sinfan ala wujuhihim. Kata Abu Hurairah, Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, manusia akan dikumpul akhirat kelak dalam bentuk 3 kategori. Seramai-ramai orang, ratus ribu juta bilion sejak daripada zaman ada sampai kiamat ni, tak ada kalam boleh tulis nama orang baik, angkut orang banyak mana. Tapi walau bagaimanapun kita manusia dibagi 3. Tengok cara Allah Taala bagi orang dengan Tuhan, dengan kita dan bagi orang. Kita lah ni kita bagi ni orang Melayu, ni orang Cina, ni orang India, ni orang putih, ni orang intelektual, ni yang buta huruf, ni tu, ni cara kita bagi kita. Cara Tuhan bagi hamba dia sendiri kan, dia bagi 3 ya. Tak, dia tak ada kumpulan Melayu duduk sini, kumpulan Arab duduk sini, kumpulan Amerika duduk sini, tak ada. Ada yang adanya bagi 3. Satu puaknya musyatun, satu puak jalan kaki dengan molek, jalan daripada kubur pergi ke menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wasintar rukbanan, satu puak lagi berkenderaan, ada kereta, ada vehicle, ada kereta naik gapo tak tahu Allah alam, tapi ada kenaikan disyadat untuk dia start daripada lubang kubur nak menghadap Allah Taala. Wasifan ala wujuhim, satu puak lagi jalan ke muka, Allah panggil nunginyo, kaki ialah ke atas, muka ialah ke bawah, guna muka untuk sebagai kaki. Allah Akbar. Kala ya Rasulullah, kaifa yamshuna ala wujuhim. Lalu orang soal, apa tak ada juga lah, ya Rasulullah, bagaimana manusia boleh berjalan dengan muka? Kerana manusia selama ini berjalan dengan kaki. Qala innal ladhi amshahum ala aqdamihim qadirun ala an yumshiyahum ala wujuhihim amma annahum yattaquna biwujuhihim kull hadabin wa syaukin. Tuhan yang membuat manusia sekarang berjalan dengan kaki, Tuhan tu juga memaksa manusia akhirat kelak, manusia tertentu berjalan dengan muka. Bahkan kalau atas dunia ni kita guna tangan untuk tepih tu tepih ni, akhirat kelak orang guna muka untuk tepih tu tepih ni pula. Dunia ni kalau mari nyamuk kita ambak dengan tangan, mari lalat ambak dengan tangan. Kalau kita masuk lautan, duri ke semut, samung ke berapa, kita guna tangan, tepih tu tepih ni, tepih tu tepih ni. Dan sebab tu Arab panggil kafun, tapak tangan dia panggil kaf. Tangan sendiri yadun, tapi tangan hok jari ni dia panggil kaf. Kaf maknanya menahan. Nak tepih gapo takut masalah tapak tubuh kita, kita guna tangan. Tolak, mari tolak. Akhirat kelak sudahlah orang yang berjalan dengan muka, pas guna muka juga untuk tolak tu, tolak duri, tolak gapo, guna muka. Sedangkan muka tu seperti tadi lama sebut, anggota yang sangat-sangat disayangi. Comel uduh pun orang tunjuk di muka, rusing renyuh pun orang nampak di muka, kaya miskin pun orang cang di muka. Orang kaya miskin tengok muka tak tahu dah ni kaya ni. Kalau orang miskin nampak kering, jalan lemah pun nampak lagu lain. Kalau piti tak ada, kalau piti lah poket tak berjalan, tak lepas laku nampak cang tu, piti banyak tu. Jadi kita boleh tengok air muka orang senyum, kotak senyum, kaya, kotak kaya, sehat, kotak sehat, semua orang suluh di muka. Ya dunia lain. Tahu-tahu muka tu lah akhirat kelak jadi tapak kaki, dan muka tu juga untuk tepih kayu, tepih batu, tepih batu gani. Kita boleh agak sendirilah bagaimana seksanya hidup yang kafir di muka dunia. Kafir Melayu ke, kafir Arab ke, ikut gini lah. Cara Tuhan bagi orang ni 3 cara. Pertamanya cara berjalan, satu puak jalan kaki, yang keduanya puak naik kereta, naik kenderaan, yang ketiganya berjalan ikut muka. Wa an Ibn Hatim qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman wala hijab yahjibu fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam min amalihi wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhihi fattaqun nar walau bi shiqqi tamrah muttafaqun alaih. Ni hadis-hadis begini ni para hadirin semua kena renung. Belah mana pun kita berasa, belah mana pun kita kena terima, kerana benda ni mari pada Allah Subhanahu Taala, dan dia Tuhan tidak selora-selora mainnya kita, tidak olok-olok, kan tak ada manfaat apa pun dia selora kita. Seorang sahabat nama Adi bin Hatim kata dia, satu hari aku dengar Nabi bersabda dalam ceramah dia, tidak ada seorang pun di muka dunia ni kecuali dia akan berdepan dengan Tuhan untuk bersoal jawab. Ma minkum min ahad illa sayukallimu rabbuh. Tidak ada seorang pun di muka dunia ni kecuali masing-masing mesti berdepan dengan Allah Taala bersoal jawab. Tuhan tanya dia jawab, Tuhan tanya dia jawab.
Laisa bainahu wa bainahu tarjuman wala hijab. Tidak ada pun di antara kita dengan Tuhan akhirat kelak jurubahasa ataupun bodyguard saja. Atau dunia orang besar-besar ada bodyguard, hamba menteri besar yang boleh bodyguard seorang. Tuan-tuan semua orang besar-besar kuprak berapa kita gaji nak bodyguard kita, driver kita, berapa kita. Akhirat kelak tak kira raja, tak kira rakyat, tak kira tok guru, tak kira menteri besar, perdana menteri, cakap langsung direct dengan Allah Taala, tak ada sebagai jurubahasa. Dan tak ada sebagai hijab. Bodyguard lah kita panggil. Ketika tu payang zuru aiman amin. Ketika tu bila manusia berdepan dengan Allah Taala, mula buat perangai atas dunia juga. Iaitu paling kanan takut-takut ada orang kenal. Paling kiri takut-takut ada orang kenal. Kalau kita kena sekat pun di tengah jalan, ditanya lesen je. Tapi kita paling kanan, paling kita takut ada orang kenal. Sudah bercakap dengan Datuk lah. Saya itu, saya ini. Pandai atas dunia ni banyak perkara. Akhirat kelak pun perangai tu buat juga. Paling kanan, paling kiri cari saing teman. Maka bila dia paling kanan, fala yara illa ma qaddam min amali. Bila paling kanan tak ada benda dia nampak kecuali aktiviti dia atas dunia. Gerak pergi kita turun rumah pagi tu pergi puan, pergi kedai, kau pergi masjid, kau pergi sungai, kau pergi nyamung, meropok, kau semua ada berlaku di akhirat kelak. Bila paling kanan nampak benda-benda tu dongok alu. Wa yanzuru ash'am, gitu juga paling kiri. Fala yara illa ma qaddam. Gitu juga paling kiri pun tengok. Dan ingat kalau sebut kata amalan jangan sembahyang puasa je orang panggil amalan. Amalan sembahyang pun amalan, puasa pun amalan, nego pun amalan, berpolitik pun amalan, merintah negeri, merintah rumah, curi selipar, curi ada syuah, apa semua amalan berlaku. Sebab itulah amalan dibagi dua, amalan baik, amalan huduh, amalan buruk, amalan baik. Ini apa kata amalan tu banyak orang kita faham, salah faham pak lelun. InsyaAllah sedikit demi sedikit dapat kita kikis buat. Amalan bukan makna sembahyang puasa je. Aktiviti start daripada umur 15 tahun sampai ke mati, kita buat berapa? Makan, minum, duduk, bangun, pergi pejabat, pergi kedai, pergi ke laut, pergi ke bukit, semua sekali amalan berapa. Oleh demikian coba usaha supaya amalan ni bila dijelma di akhirat kelak, biar tentu amalan ni kita boleh tupai dia akhirat. Biar selarah amal kita ni biar selarah dengan Quran hadis. Barulah kita tengok amalan comel belaka, sah dan amalan ni jadi aset kita di akhirat. Sebab tu kita dah sebut sini membangun bersama Islam. Nak bangun gapo, nak korek lubang pun, nak korek lubang minyak Allah bawah ni membangun juga, tapi biar selarah dengan Islam. Hak mana boleh apa ni petrol ke logam ke, biar tentu ada zakat dia, ada faid dia, ada kharat dia, ada berapa semua sekali. Kita menyewa, kita beli, kita menikah, kita bercerai, kita beranak, kita berjiran. Biar itu benda kita buat ni kena ke Islam. Supaya akhirat bila paling kanan, nampak aktiviti kita tadi, boleh buat bekal akhirat tu. Jangan boleh jadi, benda kita buat ni, bayar puasa, tu Tuhan. Nikah, kahwin, apa nama ni, aktiviti politik, tu kandak kita, tu ramah, majoriti. Dia puasa majoriti, nilai sangat akhirat tu. Jangan jadi gitu. Sebab Nabi kata bila paling kanan dia tengok amalan dia atau aktiviti dia, dia paling kiri pun dia tengok benda tu saja, tak tengok benda lain. Wa yanzuru baina yadayhi, dan dia tengok ala ke depan. Fala yara illa an-nar, maka nampak neraka depan. Paling kanan nampak amalan, paling kiri nampak amalan, paling depan apa neraka. Oleh itu kata dia fattaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Tolong Nabi kata tolonglah jaga mukamu. Fattaqun nar, tolong jaga mukamu daripada api walau bisyiqqi tamratin, walaupun dengan sebelah buah tamat. As-sadaqatu junnah. Sedekah ni junnah Nabi kata. Dia tiap-tiap amalan ni akhirat kelak berupa macam tu. Di antara amalan di antara rupa amalan ialah amalan sedekah berupa junnah, berupa perisai daripada api neraka. Oleh itu untuk nak jaga diri daripada terlibat dengan api neraka akhirat kelak, tolong kawal, tolong benteng dia melalui sedekah. Nabi kata sedekah ni tak sebanyak. Wa tamas putih membelah dua, memakai ke sebelah, bui ke pakai miskin sebelah, maka dia juga akan dikira di akhirat. Kalau bui sebutih bui sopik tak usah kira lah. Tak ada orang nak buat, makcik hamba tak ada lain pada wa tamas putih, kita belah dua lah makcik ambil sebelah, hamba makan sebelah. Tak apa lah dia kata. Di akhirat pula dikira untuk dijadikan tabir, jadikan benteng untuk menyekat
Selagan api neraka ke muka. Orang Islam bila dia derma, bukan sekadar kerana kesian belah kepada fakir miskin, tapi kerana usaha dia nak dandan dia, nak tubuh dia, nak benteng tubuh dia daripada selayan api neraka. Ini benda-benda begini tak ada dalam ajaran lain. Ajaran nasionalis ke, ajaran demokrasi ke, ajaran komunis ke, pragmatis, tak ada ajar lagu. Dia nak ajar lagu mana, syurga neraka bukan orang reti. Kalau tidak, kerana Nabi beritahu syurga neraka mana orang reti. Marilah bapak nasionalis, marilah bapak demokrasi, marilah bapak komunis sekalipun, dia tidak boleh royak benda-benda sakut akhirat. Kalau dia royak juga, dia curi-curi ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi pada duk curi-curi kita baik ambil semua dah tu. Curi-curi ni sulit-sulit, ambil secara terang-terang. Kita biar terang-terang Islam. Sebab tu innal ladzina qalu rabbuna Allah. Saya kata orang yang beriman dia sanggup kata mulut dah. Kalau beriman saja senyap, ketak hati. Beriman dalam hati, kata mulut bahawa la ilaha illallah. Segala-gala pakai kerja semua, dunia akhirat. Susah tu susah dah. Nak boleh kena nasi sepenggang pun susah, kena berjual, kena bercedung, kena bergala, mana ada. Nak boleh bini seorang tu kena mah kahwin, kena buat tu kan. Mana ada benda yang berharga tanpa susah. Jadi ingat balik hadis ni. Tidak ada seorang pun di muka dunia walau pangkat apa sekalipun, tapi akhirat kelak mesti berdepan dengan Allah sama seorang, depan sama seorang, dari muka ke muka, face by face, mesti sebut. Tak ada juru bahasa nak tolong-tolong, juru bahasa tak ada. Jawab. Ni jawab ni lah para hal yang semuanya kita kena beringat atas dunia ni, supaya kita jawab serupa dengan hak cikgu ajar. Dia cikgu kita ni adalah Nabi Muhammad SAW. Cikgu sedunia, bukan cikgu sekolah-sekolah. Tak, cikgu sedunia adalah Nabi Muhammad SAW. Allah. Kemudian disebut lagi. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha annaha dhakarat an-nar fabakat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yubkiki? Qalat dhakartu an-nar fabakaitu. فَلْتَذْكُرُونَ أَهْلِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فقال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah, isteri Nabi yang paling muda, yang paling alim, yang paling disayangi oleh Nabi. Satu masa Aisyah duduk ingat ke neraka. Siti Aisyah duduk ingat ke neraka. Siti Aisyah ni isteri Nabi. Nabi-Nabi ni kita kata gak Perdana Menteri dunia lah. Orang macam ni kalau dunia lah ni, ayah tak ingat ke neraka ni. Dia ingatnya suban dia nak pakai suban raya ni, kain lansir, tupak, benda-benda gini. Biasanya orang tino dunia lah ni ingat. Kalau ada orang tino perempuan lah ni ingat ke neraka, alhamdulillah boleh buat bini lalu, boleh pergi nak kecil lagi. Jadi Aisyah ingat ke neraka, fabakat, maka Aisyah nangis seisak-isak. Nabi kata, "Mayu biki, apa pucanya menangis ya Aisyah?" Qalat zakartunna fabakaitu hal tazkurun ahlikum yawmal qiyamah. Aisyah kata, aku ingat ke neraka, aku teriak, aku menangis. Kerana ketika tu aku seorang, aku sekali ngamu juga ya Rasulullah. Ini masalah. Kerana ayat lain sebut yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Dalam Quran sebut akhirat kalau hari laki bini tak tahu kan. Ini isteri tak caw ke tok laki tak caw ke isteri. Anak tak caw ke pok tak caw ke anak. Saya tak tahu laku anak saya. Masing-masing bawa diri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Tiap-tiap seorang semua ada isu berlaku, ada kerja berlaku. Tak tahu bini mana, isteri mana. Tak fikir dah akhirat. Jadi aku ni isterimu. Adakah ketika aku di akhirat kalau aku sayang juga kau ya Rasulullah? Ini teringat. Adakah di antara kita lah ni, kita lelaki baik, kita perempuan baik, teringat siapa bini? Katakanlah kita berguru dengan satu orang, Datuk Guru duk ajar begini-begini, kita pun amal, dia kita pun bersoal jawab dengan guru benda tak faham, kita soal dia jawab, dia kata puas hati jawapan dia. Akhirat kelak kita boleh bina juga dengan Tok Guru kita aku. Tak sekira lah orang panggil hak tidak Tok Guru ni, hak pemimpin tu, ketua kawasan, ketua bahagian, tak sekira lah Tok Guru. Dia kita duk menumpang di atas dunia, semaya bai puasa roh nikah kahwin menega depan dia. Adakah kita boleh tumpang dia juga daripada masyarakat?
Siti Aisyah fikir waktu, ya Rasulullah, kaya aku menangis aku kerana aku berasa aku mau ingat kat aku ke akhirat kelak. Kau mau bawa saratmu, aku bawa sarat aku. Ini saat-saat begini yang menyebabkan Siti Aisyah menangis terhingguk-hingguk. Qala, Nabi pun jawab. Nabi kata amma fi salati mawatin wala yaskuru ahadan. Ada tiga tempat, tiga peristiwa menyebabkan orang tak ingat ke orang lain. Tok lelaki tak ingat pada isteri tak percaya tok lelaki. Ada tiga tempat. Aku nak royak kamu, tempat orang terlupa habis. Sobat handa, anak pinak, orang terlupa berlaku. Tiga tempat. Yang pertamanya Nabi kata indal mizan. Hatta ya'lama ayakhifu mizanu am yakul. Tika Tuhan duk timbang amalan. Kerana syurga-syurga ni, nak boleh masuk syurga ni, masuk dengan penuh keadilan ilahi. Cukup adil. Pertama, dia wa'ari barang kita. Apa orang panggil, produk kita lah kita panggil produk. Semayang produk kita, puasa produk kita, derma produk kita, baik dengan jiran produk kita, baik taat pada bapak, budi dengan bapak, ni produk kita. Akhirat kelak produk ni akan ditimbang akhirat kelak. Mana produk yang ada nilai dan mana produk yang tak ada nilai. Abu misal semua zaman hari tu ketika Kelantan mula-mula kena tanah terbakar, tanah daun terbakar, ketika tu company MTC, company MTC dan melayan Tobacco company inilah yang beli daun terbakar. Kerana daun terbakar ni hamba Allah kiyak pergi letak dulu, dia cek, dia ni seorang je. Kalau dia belilah, tak beli tahu balik tahu dia uminya. Daun sebakar hok lagu mana hok dia nak. Hok daun hok dia tak beli gih kau tak belum bayar kau dia ambil. Dia tak kelas 1, kelas 2, kelas 3 tahu. Akhirat kelak seorang juga. Seorang juga tokek hok menilai produk kita. Allah Taala nilai ternilai dah. Dia tak nilai tak ternilai. Tak ada nak pergi jual lain sebab kita kedai dan tak sebi tak apalah, insya-Allah mari orang lain beli. Ini sebab orang beli ni ramai, maka orang produk ni boleh pegang harga kita panggil. Kita nak jual 10 riyal, dia kata awak 8 riyal, awak tak boleh 10 riyal mana. Tak apa, kenapa pagi lagi ada lagi orang lain nak beli. Bila orang beli ni ramai, kita boleh pegang harga. Bila orang beli ni seorang je, MTC pun seorang, jadi pada masyarakat pun seorang, nak pegang harga lagu mana. Jangan berfikir panjang. Sini tubiknya masalah mudi tak mudi, masalah politik tak politik, masalah beni tak beni, bercerah tak bercerah, meretoh berapa semua atas ni belakang. Tubik berkisah atas butir ni belakang. Butirnya ada nilai, kata ada nilai si Allah Subhanahu Taala. Nabi kata ketika Tuhan menerima amalan orang itu pun habis. Sobat halal, suami, isteri, berapa lupa belakang, masing-masing nak tentu. Adakah ayah khifu mizanu am yaskul? Adakah rengeh timalan ataupun berat timalan? Rengeh mana tak ada nilai lah, gelonggong, potong, nak nilai lagu mana, nak berat lagu mana? Am yaskul ataupun berat? Letak barang tu congek, berat, tanda ada nilai. Bila sudah tentu tu barulah orang teringat saing, teringat bini, teringat tok lelaki, teringat. So, yang keduanya wa indal kitab. Yang kedua, ketika malaikat buat tubik kitab. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi yawm wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu nuqjalahu kitaban yalqahu mansyura. Akan dibawa kitab mana rekod, file, tulisan, hak malaikat rekod semua kerja buat itu. Kita duduk cengok anu agak nyamuk, duduk cek sini, adik kakut sini. Ada rekod lah. Ni Aziz pukul sekian, hari bulan sekian, duduk ceramah. Tuan-tuan semua nama timuh, jangan laut, lemah semua duduk cengok anu dengar. Ni ada rekod lah. Ada rekod tulisnya, ada rekod apa namanya videonya, ada rekod rock, kasetnya, ada semua akad-akad. Dia tubik balik. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Tiap-tiap manusia aku gantung tekuk surat dia. Tak payah pergi cari mana buk saya, mana file saya, mana rekod saya. Tak ada, duk tekuk dah gantung. Kita kata nak buat tekuk lagu mana, umur 40-50 tahun nak buat lagi. Allah dunia lah ni kalau kita tengok apa namanya komputer ni, apa dia panggil? Gapo kaset komputer ni, Microsoft ni. Oh alah komputer
Boleh, tak tahu lah. Menipis bola poket. Tapi hari dia bunyi sehari semalam tak habis lagi. Cereng tu habis. Segala SB segala SB Malaysia, SB Amerika, berapa dia guna bagian-bagian begini. Bagian yang terlalu amat kecil. Dia bubuh, dia mari kecek dengan kita SB, dia bubuh celah dabar baju je. Lepas tu, dabar baju ni, dia tubik suara jadi mikrofon, dengar habis. Dia jawab-jawab. Dengar habis. Benda kecil, cacing ni. Kita ambil bateri jam kita. Bateri, jam kita mampu bateri, dia kedai, bubuh bateri. Bateri kecil je. Tapi dia boleh hidup sampai tahun. Pak siam malam, dia boleh hidup bertahun-tahun. Kalau manusia ni, akalan yang ada sekarang ni, boleh rekod benda yang begitu kecil. Mengandungi bermacam-macam aktiviti. Allah Ta'ala pelik apa kalau nak gantung tekak je segala aktiviti kita 45 tahun. Pelik apa? Cerdik sikit jelas lalu menurut Nabi Wahid betul. Ketika wa'i kitab hina yuqalu ha'umuqra'u kitabiyah hatta ketika mereka wa'i kitab dan diminta baca. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha'umuqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulaqin hisabiyah wa itirrabi. Akhirat kalau ada kitab dibawa mari sebelah kanan dan ada kitab dibawa mari ke sebelah kiri. Kalau sebelah kanan ni tanda ahli syurga ni bila suruh malaikat baca, bila malaikat suruh dia baca, dia kata mari tak baca. Aku tahu dah. Ha'umuqra'u kitabiyah wa sini kitab aku. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Kerana sepanjang-panjang hidup aku yakin suatu kata bahawa aku akan berdepan dengan Tuhan. Oleh kerana aku yakin atas dunia itu aku berdepan dengan Tuhan, maka semua kerja aku molek berlaku. Cadang ke Tuhan nak suruh aku jawab lepas. Aku menego, aku berkahwin, aku bercerai, aku baloh, aku baik dengan orang. Semua kerana Allah Ta'ala berlaku. Jika tu kalau suruh baca, baik bacalah. Kita berbaca. Nak suruh orang dengar pula. Ha'umuqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa isyatir rabiyah. Tapi surat balik kanan kiri kan. Wa amma man utiya kitabu shimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanat alqadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Bila surat mai baca kiri tanda dia dah neraka, dia kata tak sedap beri lah, beri menyusah ya. Aku tahu dah kenapa dah kitab tu. Allah kalau boleh tu dia berdoa ketika tu kepada masyarakat dia berdoa, ya Allah itu aku kalau boleh turun batu langit tipu tapala aku biar jadi hancur habis, tak payah aku baca kitab. Pula atas dunia itu juga bawa terang-terang gendang nak berapa menari berjoget berapa, tidak kata sama seorang tak suka ramah hilang berapa majlis kita berjaya bertunjukkan kita berjaya hebat apa akhirat kelak dak balik yang akhirat kelak mintalah Tuhan ya laitaha kantil qadiyah, mintalah Tuhan turun bala biar mati aku tipu batu langit besar biar hancur dai aku, tak payah baca kitab. Apa ni? Fakhuzuhu faghullu thumma al-jahim sallu. Ketika tu Allah Taala perintahkan malaikat eret rata hukum neraka. Ini benda begini. Sebab tu Nabi kata 3 tempat ni, yang pertamanya ketika menimbang, yang keduanya ketika baca kitab, yang ketiganya wa inda sirat, yang ketiganya ketika nak lalu sirat. Sirat ni kalau kita bermakna betul titian. Titian ni akan ada di akhirat. Belah mana titian, walau bagaimana disebutnya titian ni lebih halus pada rambut 11,000, lebih tajam pada mata pedang. Dia suruh kita niti. Lah ni niti batanya sebelum kuakai dah. Ini kan niti titian yang halusnya ibarat rambut 11,000, ajar pula tu ibarat mata pedang. Ni ketika ni juga dia mengikut ceritanya di bawah titian tu ada mulut neraka duk nganu. Di sana pada tebing di sana tu syurga. Tiap-tiap orang nak pergi syurga dia mesti lalu titian. Kalau dia berjaya lalu dia masuk syurga di sana. Kerana syurga duduk di tebing di sana. Tak berjaya dia jatuh. Nak boleh jatuh ke neraka bawah ni pula ada kalalib. Ada besi-besi cekok. Besi supaya sakut daging. Orang jual daging jadi sakut di besi grekok. Tu besi grekok nak tunggu besi daripada atas bawah jatuh tu kena atas besi ni, kena atas cakuk tu, cakuk atas ni, cakuk nak boleh jatuh dalam dia nya mengikut hadisnya 500 tahun bau sapak bawah. Ini benda begini kalau tak seorang boleh rumah lagi habis ikhtiar. Para hadirin semua, ya rajulun, satu lagi faqad ada baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Faqala ya Rasulullah, inna li mamlukaini yakdzibunani wa yakhununani wa ya'sunani wa ashtimuhum wa adribuhum fa kayfa ana minhum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yawmal qiyamati yuhsabu ma qanuka wa 'asawka wa kadzabuka wa iqabuka iyyahum fa in kana iqabuka iyyahum bi qadri dhunubihim kana kafafan. Akhir sekali hadis Siti Aisyah sebut ada satu orang pergi jumpa Nabi, faqa'ada bani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia duduk depan Nabi. Satu orang mari duduk depan Nabi, dia beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ni ada dua orang gaji, dua orang hamba aku dua orang ni, orang gaji aku dua orang ni selalu cakap bohong aku dan selalu kena mengingat harta benda aku. Dia makan gaji rumah aku, tapi harta aku buat kena dia. Boleh jadi dia makan tak buayak, dia jual ke berapa. Wa ya'sunani, dia deraka kat aku. Wa ashtimuhum, aku nak marah sangat aku maki. Wa adribuhum, aku pukul dia. Dia kali aku sepatutnya tak berlaku dah benda-benda begini mengkali kali aku. Tapi dengan sebab dia pelawak dengan aku, dia bohong dengan aku, dia khianat harta benda aku maki dia, aku pukul dia. Soalnya fa kaifa ana minhum. Bagaimana keadaan aku di akhirat kelak depan dengan budak dua orang. Akhirat kelak lagu mana aku aku pukul dia, dia duakan harta aku. Pakai fa ana minhum. Bagaimana cara aku di akhirat kelak berurusan dengan budak dua orang ni. Nabi kata begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila hari kiamat yuhsabu ma qanu. Hari kiamat kelak mula-mula sekali Allah Taala akan kira sebanyak mana hak dia khianat kamu, dia jual harta mu kau berapa mu, wa asauka, dan sebanyak mana hak dia deraka kamu, wa kadzabuka, dan dia bercakap bohong denganmu, wa iqabuka iyyahum, dan tindak balasmu pada mereka. Mu katak dia, mu putih dia, mu godang dia, semua akan dikira belaka. Hak dia buat kamu pun akan dikira bercara. Hak mu buat pada dia pun akan dikira bercara. Lah ni kita ada orang gaji, setara gaji. Orang gaji kita ni kalau kita baca razak khabar banyak kena. Hak tak ada kena banyak tapi tak keluar razak khabar. Hak macam ni dia hak uduh-uduh ya. Menyebabkan kena pukul, menyebabkan siapa terjun bunuh diri. Hasil daripada lakon orang gaji dengan tuan rumah dan lakon tuan rumah dengan orang gaji. Benda lagu ni akhirat kelak Nabi kata bila bangun belaka daripada kubur, Tuhan akan kira belaka. Hak orang gaji mu buat kamu pun Tuhan akan kira. Hak mu tindak balas ke atas gajimu, Tuhan akan kira belaka. Lepas itu fa in kana iqabuka iyyahum biqadri dhunubihim kana kafafan la laka wala alayka. Sekiranya tindak balasmu pada orang gaji pada dengan dosa dia, tidak terlebih tidak kurang, kana kafafan, balik modal. Tuhan kata la alayka wala laka. Untung balikmu pun tak ada akhirat kelak. Mudarat naik atas kepalamu tak ada. Kerana tindak balasmu tu padan-padan dah dengan dosa dia. Lagu mana padan kau tak padan, itu satu masalah juga. Kadang-kadang kita pukul pen ikit, ya kita buat sepadan dah. Teruk lagi. Kita pukul lagi, katok, maki lagi. Maki, katok, wow. Dianya buat sekarang yang tak mati. Betul itu. Kalau dua pada mereka tu padan-padan kesalahan mereka, kerana kafafan. Itu padan-padan. La laka wala alaik. Mudarat apa pahala pun tak ada, dosa pun tak dapat. Wa in kana iqabuka iyyahum duna dhunubihim kana fadlan laka. Kalau dua pada mereka tu tak pada dengan salah dia. Salah dia banyak tapi munya mepek ya. Katok sikit ya. Benda yang boleh banyak lagi mu tindak. Kana fadlan laka, itu merupakan rahmatmu pada mereka, mu boleh pahala. Wa in kana iqabuka iyyahum wa qudunubihim uqtas lahum minka al-fadl. Sekiranya dosamu, deraanmu pada mereka tu lebih daripada sepatut, dia buat salah sikit ya, tapi musuh lagi, tendang lagi, sepak lagi, akan dibalah. Akhirat tu Tuhan balah balik, ambil pahalamu, beri pada kolimu. Pahalamu semayang, pahalamu di Mekah, pahalamu ngatik, pahalamu buat jamu yang berapa serupa jenis pahala, Tuhan ambil beri ke dia padan-padan dengan apa namanya kesalahan yang kamu buat pada mereka. Fatanahar rajulu wa ja'ala yasifu yaqi. Orang yang dengar comot tadi dia pun berkabang menangis, teriak berau-rau. Allah Tuhan, lah mana lah aku. Boleh jadi dia ni ya, dia bertindak lebih pada koli dia. Maka menyebabkan dia berkabang teriak. Orang tua menangis ni,
para hadirin semua, Allah, satu orang yang kena takak KMM baru ni. Mak dia pergi ke hamba dekat Morik. Nya teriak meraung, tak lagi dengar lagi hamba teriak. Orang tua menangis. Meraung kerana anak dia seorang, takaknya ketuduh gua tu, tuduh gua ni, tuduh seorang. Kalau tuduh di mahkamah, orang tak teriak, orang tak menangis mana lah kerana mahkamah ni, mana cermat. Tapi menyaci seorang tuduh, pas tak ada peluang nak balas balik, nak bela diri. Meraung. Amba kata makcik, air mata makcik ni bom jangka. Banyak mana air mata makcik titik ke bumi ni, bumi ambil, akhirat pula terpecah balik. Dia berasa, dia reda senyap, terhibur lah. Mana kerana ada pada masyarakat, ada balasan di akhirat kelak, banyak orang-orang yang kena seksa ni terhibur. Tak apalah menanya kat aku, akhirat kelak jagamu. Ni buah yang menyebabkan orang Islam ni bergantung dengan agama dia. Wah, mana kerana orang buat, belah mana nyaknya orang buat aku, mu akan mati, aku akan mati, akhirat kelak jumpa balik depan Tuhan. Tuhan yang tak erti rasuah, yang tak erti tegur, tak erti apa dia. Anal mulk limanil mulkul yaum lillahi wahidul qahar. Orang-orang nak buatkan nak baik jenis politik ke, baik jenis rumah tangga ke, untuk lelaki ke, buatkan nak ke bini, buatkan nak untuk lelaki. Ingat hal ni. Ni dah orang panggil motivasi yang paling baik bagi membolehkan manusia yang pemalas jadi rajin, manusia yang jahat jadi baik, manusia kedekut jadi murah, manusia bengis jadi lemah lembut. Ni lah pucuk. Sebab itulah akhirat ni dijadikan rukun iman. Tahu rukun yang mesti dipercayai. Lalu Nabi kata, amma taqra, mu tak baca ke pakcik, wa nada'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tuzlam nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Pakcik tak baca ke ayat Quran. Ayat Quran kata wa nada'ul mawazin al-qista. Tuhan kata kami akan berdiri, akan bangunkan pertimbangan. Mana oleh kerana zaman hari tu, waktu jahil, waktu 1400 tahun hari tu, orang menimbang tu, orang buat kayu berdiri, pas letak bau dia tu, letak bau balik kanan ada so cepet, balik kiri ada so cepet. Itulah kata akhirat aku nak berdiri tiang juga, nak berdiri tiang pas bau cepet kiri kanan. Fala tuzlam nafsun syai'ah, maka tak ada tika tu, tak ada orang kena anyanya. Kok sebanyak mana anyaya atas dunia ni, semua aku akan balas kebalik, akan ambil belakang. Maka ketika tu tak ada orang kena anyaya. Kok masuk syurga puas hati, kok masuk neraka puas hati. Dia tak kata aku masuk neraka nyanyo Tuhan jahat Tuhan. Dah. Semua kerana mizan, kerana apa nama ni, kerana timbangan alat timbangan yang aku buat ni, dacing kita panggil. Kerana dacing yang aku buat ni, dacing dah ni sengit, so dah sengitnya. Saya buat dacing. Bukan yang boleh tipu orang yang cerdik. Dacing akhirat pula, dacing yang menyebabkan orang tidak terasa dia ni kena anyai. Wa kafa bina hasibin. Wa in kana mithqal habatin min khardal, sekalipun kesilapan ke kebaikan besar biji sawi, mu buatlah besar biji sawi sikit ada dosanya, tapi besar biji sawi pun aku kira. Mari yang masyarakat mengenai air Kelantan. Amba tanya, banyak mana hok tonggok? Dah ni kau kurang. Kerana air kita buat comel sekarang ni, air tu banyak dah sekarang. Dari segi kuantitinya air banyak, walaupun kualiti masih lagi kurang. Amba kata tonggok ni buat apa? Setengah je kata sikit doh. Bos ada nak pergi bayar sikit doh. Atau macam juga orang. 3 riyal 4 riyal sikit nak bayar, maka dia tak bayar. Tonggok. Bila mari tonggok susah. Jadi akhirat kelak sikit pun Tuhan kata besar putih sawi khardal. Pun aku tak yuk timbang. Nabi kata satu orang itu akhirat kelak amal yang sama banyak, syurga neraka sama berat. Lalu saya kata, dia kata cuba cari kat lagi kata ada hok selit-selit mana hok bajikan. Mereka cari-cari, tengok ada dia genggam tanah sekepak untuk tolong kamu kubur sayang dia. Sayang dia mati jadi kubur. Tengok orang duk kambuh dia pun ambil tanah sekepak ya. Apa dah kubur sama. Kerana malaikat ni, kerana orang mati ni seboleh-bolehnya nak dipercepatkan pertemuan dia dengan Tuhan dia. Jadi payah kamu banget, dia ambil tanah sekepas. Tanah sekepas ni bubuh sengit, bubuh atas dia sengit. Balik hok comel. Jadi tujuannya kita kena buat molek bola sikit sekalipun, jangan berasa sikit. Buat. Buat Nabi kata tadi. Nak sedekah kat tak boleh. Ada buah tamak seperti habis dah dua makan sebelah, beri sedekah sebelah. Ada apa boleh pahala.
Kata bina hasibin. Faqala rajul ya Rasulullah ma ajru li wa haula syai'un khair min fa'al. Kata orang tu ginilah, kalau setahun ni enggak tak saya pakai dah aku orang gaji. Aku nak balik lepas belakang. Serabut dengan orang gaji. Dia buat kena aku marah. Lepas aku makan salah banyak. Sesuatu aku. Pakai tu aku kerja sendiri dari rumah kata lebih baik. Aku jadi masalah. Para hadirin semua kita pergi sekali hari ini insya-Allah sama lagi dengan depan ada umur kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillah.